6 Jun 1976, 3.50 petang. Sebuah pesawat kecil, iaitu pesawat nobat buatan Australia yang dikendalikan oleh Sabah Air, sedang terbang di ruang angkasa menuju ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Namun secara tiba-tiba, penduduk menjadi hairan setelah melihat keadaan pesawat tersebut yang luar dari kebiasaan. Bunyi hempasan yang kuat didengari dan gegaran yang kuat dirasai oleh penduduk di sekitarnya. Disebabkan itu, tempat tersebut telah dikerumuni oleh orang ramai untuk melihat apa yang telah berlaku. Malangnya, pesawat kecil tersebut telah terjunam dan terhempas ke dalam kawasan air cetek di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu, Sabah. Berita tentang pesawat yang terhempas ini telah menggegarkan seluruh Sabah. Mana tidaknya, nama-nama yang terlibat dengan nahas ini merupakan pemimpin-pemimpin Sabah itu sendiri, yaitu Ketua Menteri Sabah, Tun Fat Stephens, serta 4 Menteri Kabinet Sabah yang lain. Tetapi adakah ini cuma kemalangan yang disebabkan masalah teknikal, ataupun ada sesuatu rahsia di sebalik nahas tersebut yang tidak kita ketahui? Suasana hari yang aman damai tersebut telah bertukar menjadi sebuah hari yang akan mengubah landscape politik tanah air dan keadaan negeri Sabah. Pati Berjaya telah ditubuhkan pada 15 Julai 1975 dan ianya merupakan hasil kerjasama antara bekas Setiausaha Agung Pati USNO, Haris Saleh, sebagai Presiden bagi Pati Berjaya, serta Tun Fat Stephens, bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama dan juga bekas Presiden APCO. Sebelum menyertai Pati Berjaya, Tun Fat merupakan Yang di-Pertua Negara Sabah ataupun TYT yang ketiga sejak tahun 1973 dan Tun Mustafa sebagai Ketua Menteri Sabah pada ketika itu. Beliau memegang jawatan tersebut sehingga tahun 1975 dan menyertai Berjaya pada tahun yang sama. Ini merupakan sebuah langkah dan strategi untuk menarik minat orang tempatan, khususnya yang berbangsa Kadazan Dusun dan Murut, untuk menyokong Pati Berjaya. Pada pilihan raya ini, Pati Berjaya memenangi 28 kerusi daripada 48 kerusi yang dipertandingkan berbanding dengan USNO yang diketuai oleh Tun Mustafa tewas dengan hanya memenangi 20 kerusi. Disebabkan oleh kemenangan Pati Berjaya pada pilihan raya tersebut, Tun Fat dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu untuk yang kedua kalinya, selepas memegang jawatan yang sama sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama pada tahun 1963. Beliau dipilih oleh kerana majoriti penduduk Sabah ketika itu adalah Kadazan Dusun Murut, selain mengambil kira faktor pengalaman beliau sebagai Ketua Menteri pertama Sabah. 24 jam sebelum kejadian, 5 Jun 1976, untuk meraihkan kemenangan Berjaya di pilihan raya yang lepas, pemimpin-pemimpin Pati Berjaya termasuk Tun Fat Stephens dan abangnya Ben Stephens telah berkumpul di Kelab Golf Labuan. Ia turut dihadiri oleh Tengku Razaleigh Hamzah ataupun mesra dengan panggilan Kuli, iaitu sebagai Menteri Kewangan Malaysia pada waktu itu. Mengikut laporan, Tun Fat, Tengku Razaleigh dan pemimpin Berjaya yang lain berjaga sehingga subuh, kira-kira 6 pagi keesokan harinya. Ada kemungkinan salah satu perkara yang dibahas oleh mereka adalah berkaitan dengan isu royalti minyak Sabah dan Sarawak. Ini kerana suatu majlis rasmi berkaitan persetujuan Petronas antara Sabah akan dijadualkan berlangsung pada 11 malam di Istana Negeri Sabah. Tun Fat dan Tengku Razaleigh akan terlibat di dalam persetujuan ini. Sebelum ini, bekas Ketua Menteri Sabah Tun Mustafa menolak untuk bersetuju dengan Petronas yang hanya memberi tawaran sebanyak 5% untuk hasil minyak kepada Sabah. Keesokan harinya, Tun Fat dan abangnya kembali ke Kota Kinabalu pada waktu pagi untuk merasmikan sebuah acara amal di Kota Kinabalu. Tun Fat mengajak anaknya, Johari Stephens, untuk menyertai pembukaan kilang minyak yang bernilai 100 juta ringgit di Labuan. Namun malangnya mereka tidak sempat untuk melawat oleh kerana jadual yang sangat sibuk. Tun Fat kembali ke Kelab Golf Labuan untuk berjumpa kembali dengan Tengku Razaleigh sambil menikmati jamuan tengah hari di sebuah pantai berdekatan dengan kampung yang diberi nama Layang-Layang. 3 petang.
Tengku Razalik dan hampir kesemua pemimpin berjaya, termasuk Tun Fuad, masuk ke dalam pesawat nomad tersebut. Datuk Peter Mujuntin, seorang tokoh menteri yang berbangsa Kadazan Dusun, yang sepatutnya terbang ke Kota Kinabalu dengan menaiki pesawat Malaysia Airlines ataupun MAS pada 1:30 petang, telah diajak oleh Tun Fuad untuk menaiki pesawat nomad dengan beliau kerana dikatakan untuk berbincang dengan Datuk Peter Mujuntin sepanjang penerbangan tersebut. Datuk Peter Mujuntin turut menolak menaiki pesawat yang lain yang dinaiki oleh Datuk Haris Saleh dan Ketua Menteri Sarawak Abdul Rahman Yaakob. Pada tahun 2010, Tengku Razalik mengatakan bahawa beliau yang telah berada di dalam pesawat tersebut bersama-sama Tun Fuad tetapi diajak keluar oleh Datuk Haris Saleh untuk menyertai beliau menaiki pesawat yang lain yang merupakan model yang sama di mana mereka akan melawat sebuah ladang ternakan di Pulau Bangi. Namun di dalam buku The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephens yang dikeluarkan pada tahun 1999, Tengku Razalik pula mengatakan bahawa beliau yang menaiki pesawat nomad tersebut untuk mengajak Ketua Menteri Sarawak Abdul Rahman Yaakob untuk menyertai beliau dan Haris Saleh melawat ladang ternakan tersebut. Penerbangan tersebut mengambil kira-kira 40 minit dari Labuan ke Kota Kinabalu jika keadaan cuaca mengizinkan dan tiada masalah yang berlaku. Mengikut catatan, cuaca pada hari kejadian adalah sangat baik dan dijangka akan tiba di lapangan terbang pada pukul 3:30 petang. Juruterbang diberi arahan oleh Menara Kawalan Udara untuk membuat satu lagi pusingan sebelum mendarat oleh kerana untuk memberi ruang kepada pesawat MAS 737 mendarat di lapangan terbang yang sama. Namun semasa ingin mendarat di lapangan terbang semasa berada pada paras 182 meter dengan kelajuan 159 km sejam, salah satu sayap menghala ke bawah dan kapal tersebut berpusing sebanyak 1,5 pusingan. Kapal terjunam dan terhempas ke laut yang cetek sedalam 3 kaki di Kampung Sembulan. Keadaan pesawat tersebut rosak dengan sangat teruk dan saksi menyatakan warna laut bertukar menjadi warna merah. Ini kerana darah mengalir keluar dari pesawat tersebut. Polis Komisioner Yusuf Han yang merupakan antara individu pertama yang tiba di tempat kejadian sangat terkejut apabila melihat hampir kesemua pemimpin utama berjaya berada di dalam pesawat tersebut. Untuk membuka dan memotong pesawat tersebut, anggota penyelamat menggunakan kapak. Mayat terbentang luas di seluruh permukaan kapal. Mayat pemimpin-pemimpin tersebut terbentang dengan cara yang aneh dan kedudukan bentuk badan yang tidak normal. Beliau mengatakan wajah mendiang Peter Mujuntin dalam keadaan normal dan tidak tersentuh, cuma berdarah di bahagian belakang. Walaupun anggota-anggota yang terlibat mengatakan mereka berasa pening dan ingin pengsan oleh kerana bau darah yang busuk, namun mereka berjaya untuk mengeluarkan kesemua mayat. Semasa dalam proses mengeluarkan mayat yang kebanyakannya berada di hadapan kokpit pesawat, yang peliknya mereka menemui mayat Johari Stephens, iaitu anak kepada Tun Fuad Stephen, duduk di sebelah juruterbang utama, iaitu Kapten Nathan. Hampir kesemua wajah mayat sukar untuk dikenal pasti, selain mendiang Peter Mujuntin, dan terdapat satu kepala yang didapati terputus. Saksi menyatakan bahawa keadaan mayat hampir menyerupai jeli, setiap tulang di badan pecah dan patah. Di dalam pesawat tersebut, terdapat beberapa barang yang berharga yang telah dijumpai seperti wang tunai sejumlah RM6,000 dan 5 jam tangan yang dipercayai milik mangsa. Turut dijumpai adalah peralatan golf yang mahal dan beberapa set televisyen berwarna. Selain itu, terdapat juga 2 buah senjata iaitu jenis revolver, mungkin disimpan sebagai senjata pelindung. Kesemua mayat tersebut dihantar ke Hospital Queen Elizabeth untuk tujuan bedah siasat dan untuk menjahit anggota badan. Proses jahitan untuk mencantumkan setiap anggota badan dilakukan selama lebih dari 6 jam. Pada malam itu juga, Haris Saleh mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang ke-6 walaupun beliau berat hati untuk mengambil alih tugas tersebut. Tengku Razaliklah yang memujuk beliau untuk mengambil jawatan tersebut. Majlis Pengebumian pada mulanya hendak dijadikan sebagai Majlis Pengebumian Negara, namun ia tidak dapat dilaksanakan oleh kerana pemimpin-pemimpin yang berlainan agama. Oleh itu, kesemua keranda dikumpulkan di pusat komuniti Kota Kinabalu sebelum dikebumikan di kuburan yang berbeza mengikut agama masing-masing. Yang turut hadir pada majlis tersebut adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga yang baru dilantik pada tahun yang sama, iaitu Tun Hussein Onn bersama-sama Menteri Kabinet yang lain. Disebabkan kejadian ini, pada keesokan harinya, iaitu 7 Jun 1976, cuti umum telah diisytiharkan dan bendera dikibarkan setengah tiang
oleh Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Hasil siasatan dan punca nahas. Untuk mengetahui punca nahas tersebut, sebuah siasatan telah dilancarkan oleh pengilang yang mengeluarkan pesawat Australian Nomad, iaitu jenis model pesawat yang terhempas. Siasatan ini dilakukan untuk menafikan dakwaan nahas pesawat tersebut berpunca dari kerosakan dalaman mekanikal. Ketua Juruterbang Stuart Pearce dan Ketua Pereka David Hooper dihantar untuk menyiasat punca kemalangan tersebut. Setelah hampir 5 bulan selepas tragedi tersebut, walau bagaimanapun, hasil siasatan tidak dimaklumkan kepada orang ramai. Sebaliknya, Timbalan Menteri Komunikasi Malaysia, Muhammad Ali bin Muhammad Sharif, memberi kenyataan bahawa tiada masalah teknikal ataupun sabotaj yang menyebabkan kemalangan tersebut. Sehingga kini, puncak kejadian tersebut masih lagi sebuah misteri yang tidak pernah diselesaikan dan diberitahu secara umum. Walaupun isi akhir dan laporan penuh belum dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia, seperti yang dinyatakan oleh pihak Australia, kita akan melihat beberapa faktor dan punca yang berkemungkinan penyebab nahas ini. Yang pertama, jumlah penumpang dan had berat yang berlebihan dengan membawa barang-barang yang berat ke dalam pesawat berkenaan dan juga ketika berada di ketinggian yang rendah sebelum mendarat di lapangan terbang. Juruterbang tidak mempunyai masa yang cukup untuk bertindak balas dan keluar dari putaran yang terjadi. Yang kedua, kesilapan juruterbang. Dengan penemuan mayat Johari Stephen di ruangan tempat duduk juruterbang, terdapat teori yang mengatakan bahawa Johari yang mengawal pesawat semasa kejadian berlaku. Beliau merupakan seorang juruterbang pelatih, akan tetapi sekiranya terdapat masalah untuk mengawal pesawat, Kapten Nathan yang merupakan juruterbang senior dikatakan mampu untuk menyelamatkan pesawat tersebut daripada terhempas dengan mudah. Masalah reka bentuk pesawat. Sebelum nahas ini berlaku, terjadi juga sebuah kejadian yang sama melibatkan jenis pesawat yang sama pada tahun 1973, iaitu 3 tahun sebelum nahas Double Six. Lebih malang lagi, tepat 2 bulan setelah nahas Double Six, terjadi juga sebuah nahas jenis pesawat yang sama di Australia. Sepanjang penggunaan jenis pesawat Nomad tersebut di ruang udara, telah terjadi 19 kemalangan yang merenggut sebanyak 56 nyawa. Disebabkan itu, ahli keluarga Tunford berpendapat bahawa masalah reka bentuk pesawat merupakan sebab utama nahas tersebut berlaku. Selepas kejadian, untuk memperingati kejadian tersebut, sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Double Six telah dibina di lokasi tempat nahas tersebut berlaku di Sembulan, Sabah. Sebuah buku biografi berjudul Peter J. Mojuntin, The Golden Son of the Kadazan, telah ditahan dan dilarang untuk dikeluarkan pada tahun 1978 oleh Kementerian Dalam Negeri kerana dikatakan mempunyai penerangan yang lebih terperinci mengenai kejadian yang berlaku sebelum, semasa dan selepas. Alasannya adalah untuk memastikan informasi penting tentang kejadian tersebut tidak dikeluarkan kepada pihak awam atas tujuan keselamatan dan ianya sangat kritikal untuk kerajaan persekutuan pada masa tersebut. Seterusnya, dikatakan perjanjian royalti minyak 5% untuk Sabah telah dipersetujui di antara Haris Saleh dan Tengku Razalik yang merupakan Ketua Eksekutif Petronas pada tahun 1976 dan Pulau Labuan dijadikan sebagai wilayah persekutuan. Kesimpulannya, peristiwa ini adalah merupakan titik hitam di dalam sejarah wilayah Sabah dan saya boleh katakan ia adalah titik perubahan Sabah dari sudut politik, ekonomi dan sosial dan kesannya boleh dilihat sehingga kini. Semoga kebenaran sebenar tentang nahas ini dapat dirungkai suatu hari nanti. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda ingin melihat lebih banyak dokumentari pendek yang menarik, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan butang notifikasi. Sekian dari Doko Lokal.